tentang rakaman perbualan antara Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebenarnya saya merasakan tak ada isu besar pun. Tak ada isu besar, isu orang bercakap lah. Saya tak tahulah, tapi bila ada penafian, tak tahulah saya mungkin benar, mungkin tak benar. Saya pun tak dapat berjumpa dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi bagi saya tak ada apa pun. Sebagai warga UMNO, saya tidak nampak ada satu benda yang lebih serius. Sampai perlu bersumpah. Mesti ada sumpah laknat di masjid. Kata Anwar Musa hari ni. Saya kata apa hal ni? Takkan isu menafikan saya tak cakap? Biasalah kita dah, saya tak cakap. Orang politik biasalah. Sebab saya dah berkali-kali saya katakan, politik is the art of deceiving mankind. Tapi mesti tuntut supaya sumpah laknat. Sekarang ni kita nak tanya, kenapa kamu tidak bertanya dengan pimpinan PAS? Buatlah sumpah laknat. Nafikan bahawa PAS ada menerima wang sejumlah 70 juta ringgit daripada Datuk Seri Najib masa musim pilihan raya ke-14 dulu. Pergi ke masjid, minta pimpinan PAS mengadakan sumpah laknat. Dan kamu sekarang ni kan sama dalam kabinet. Itu lebih mendatangkan mudaratan. Begitu juga dengan isu videotip Azmin Ali. Minta Azmin Ali melakukan sumpah laknat bahawa pelaku dalam itu bukan dia. Kenapa kamu tak buat? Ini isu dia bercakap dengan Anwar Ibrahim, mesti ada sumpah laknat, mesti cakap begitu, mesti menapa. Saya hairan. Mesti buat laporan polis. Laporan polis nak buat apa? Apa polis nak buat dengan laporan? Kalau saya sebagai pegawai polis tu, ada orang buat laporan, saya nak buat laporan ni. Laporan apa? Tentang perbualan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi. Jadi polis kata, kenapa? Kenapa? Apa masalahnya? Dia nak cakap. Cuma kita harus bertanya kepada Menteri Dalam Negeri, bagaimana keselamatan negara kita? Apakah semua orang perbualan dalam telefon sekarang sudah tak lagi sulit? Semua orang boleh take, semua orang boleh dengar. Ini sudah melanggar hak asasi manusia, ini sudah melanggar undang-undang Pertubuhan Dunia, kesulitan, kerahsiaan. Ini yang perlu dicari. Bagi saya lah, kalau benar ada percakapan. Jadi bagi saya tak ada isu pun. Saya nak ketawa, bertambah lagi-lagi rakyat bertambah menyampah. Apakah mereka mau mengalihkan isu? Saya tak tahu. Saya tak tahu nak cakap uncle. I cannot brain, brother. Isu Zahid Hamidi bercakap dengan Anwar Ibrahim. Apa isunya? Adakah Zahid Hamidi berpakat dengan Anwar Ibrahim? Kita mulai 10 bulan nanti, kita akan cantumkan UMNO dengan PKR. Itu boleh jadi isu besar. Ataupun PKR menyertai UMNO. Juga isu besar. Ataupun saya akan pastikan membawa Parti Keadilan, kata Zahid Hamidi, menyertai Muafakat Nasional. Ini isu besar. Tak ada bercakap, apa khabar? I appreciate dia punya ucap. Wah, hebatlah hamba ucap. Apa benar? saya tak tahu. I cannot brain lah dia orang ni. Dia isu, tak ada isu, dijadikan isu sehingga menuntut diadakan sumpah laknat. Hanya bercakap dengan Anwar Ibrahim. Jijik sangat ke manusia bernama Anwar Ibrahim ni? Hingga tak boleh disantuni. Saya tak faham lah. Sekarang kalau benar, minta Tan Sri Anwar Musa tuntut supaya PAS menafikan dia menerima wang bantuan daripada Datuk Seri Najib masa pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Pada tahun 2018. Buat sumpah laknat. Nah, kita nak dengar. Sebab rakyat bercakap. Kita tak nak mengungkit. Tetapi kalau ini dah jadi masalah, kita minta. Begitu juga isu Semurid. Minta bawa Azmin Ali pergi ke Masjid Negara. Cari 2 orang saksi, buat sumpah laknat. Sebab sekarang ni tip tu berlega dan tidak ada tindakan. Saya tak tahulah yang anda angkat orang sebegitu. Saya tak faham. Jadi bagi saya melihat bahawa ini semua adalah untuk menutup isu besar. Isu besar bagaimana menteri kita boleh menganggap abang besar di negara China. Dan rakyat sudah terkejut. Rakyat rasa sedih. Rakyat rasa kecewa. Tiba-tiba saja negara kita ni seolah-olah ditawan oleh negara China. Apabila menteri luar sanggup my big brother. Nah, ini dan menyalahi ataupun melanggar budaya diplomat. Jadi mereka nak alihkan isu. Bagi saya isu itu lebih besar. Bila dia Syamudin kata, no, saya tak maksud begitu. Api sumpah laknat. Bahawa saya tidak bermaksud begitu, saya tidak menguji. Buatlah sumpah laknat. Dia saya nak tahu. Ini selama sampai dalam ke UMNO boleh kacau. Ini keadaannya. Kemudian kita tanya pula tentang Tok Pa. Bila Tok Pa
UMNO mengatakan bahawa graduan yang keluar daripada Menara Gading dapat gaji RM1,200. Sedangkan menteri tak kurang sekupang pun gaji mereka. Gaji menteri tidak kurang 10 sen pun. Yang 40,000, 50,000, yang 30,000. Ini semua duit rakyat nak tahu. Jadi kalangan anda seramai 30 orang, 32 orang jadi menteri itu, sedar. Kami rakyat menderita. Apakah anda nak mengalih cerita tu? Oh, Zaid Abidi bercakap dengan Anwar Ibrahim. Ini tipnya. Habis apa masalahnya, saya kata? Yang masalah besar sekarang ni, kenapa menteri tak turun dia punya gaji? Kenapa menteri sedap balon duit rakyat? Mereka lah sebenarnya khianat pada rakyat. Di sana rakyat susah, rakyat menderita. Menteri sekupang pun tak turun gaji. Ini cerita pasal Anwar Ibrahim, cerita pasal Zaid Amidi, cerita pasal UMNO. Ni saya marah sebenarnya. Sebab saya hingga saat ini, dan Topa boleh cakap, oh bersyukurlah graduan dapat gaji RM1,200. Kadang-kadang nak saya kapal babakkan mereka ni kan, dia marah pada saya. Ini masalah. Sebab saya bercemburu mereka dapat duit, tapi saya melihat keresahan rakyat. Mana duit yang kamu janjikan nak bagi bantuan prihatin pada rakyat? Dan saya dengar pula Tengku Zafrul mengumumkan ada protokol 15 bilion buat syarikat itu ini apa semua. Tak nak saya sebutlah benda tu. Yang saya nak tanya sekarang ni, kenapa setiap-tiap menteri, tiap-tiap timbalan menteri tidak mengurangkan gaji mereka? Dah berapa bulan? Dah setahun anda berada di sana. Sedap. Dan anda mewujudkan pelbagai persepsi. UMNO. Hingga sangat UMNO ni. Yang anda cekik duit hari-hari. Anda meneguk air mata rakyat. Pernah ada fikir? Pernah ada lihat Makcik Limah? Pernah ada lihat Makcik Kia? Pernah ada cuba memikirkan Pak Saleh yang bawa teksi menangis nak dapat sehari RM100 dengan duit minyak dan sebagainya, pecah buntutnya. Ada anda fikir rakyat susah menderita, barang mahal, menteri duduk sedap-sedap. Dan anda bercakap benda begitu, cerita pasal ini isu video. Cuba anda nak mengalihkan. Anda nak mengalihkan isu kegagalan anda sebagai menteri untuk menangani kehidupan rakyat. Ini yang saya buat masih marah. Saya bukan benci pada anda, tapi saya meluat bila mendengar cerita-cerita yang bukan-bukan. Dan mungkin kerana nak mengalihkan bahawa rakyat sudah melihat zalimnya kerajaan hari ini. Orang macam Dr. Najib kena bayar sampai diminta supaya bayar 1.7 bilion. Berapa lori duit RM100 nak dihantar. Mana nak ada duit? Jadi rakyat bersimpati. Jadi untuk alihkan isunya, Anwar Ibrahim bercakap dengan Zaid Amidi. Jadi apa perlunya bersumpah ni? Apa masalah? Apa kifaratnya yang akan berlaku? Jadi apa mudaratnya kepada UMNO? Saya tak nampak. Saya mengharapkan kalau boleh biar benar. Walaupun Datuk Seri Zaid Amidi mengatakan ini tak ada, walaupun Datuk Anwar Ibrahim menafikan, saya mengharapkan biar benar. Kerana paling tidak pun, kalau mereka benar-benar membunuh UMNO, membunuh Barisan Nasional, merosakkan habis Pembangunan Nasional, kita ada tempat untuk kita berbenaung. Paling tidak. Sebab kita nak ajar mereka. Rakyat nak ajar menteri yang tak tahu diuntung. Lain kerja tak ada. Ini cerita sebenarnya. Kita bukanlah kita saya menyimpan amarah tu. Saya melihat bila kita tadi saya naik kereta Grab lah. Kita rakyat biasa. Menteri datang dengan soundnya, sedap menteri. Rakyat susah, rakyat tersekat dalam trafik jam. Kamu kena menteri, ada pengiring kamu. Jadi kamu sedap, rakyat susah. Ini masalah yang saya santunkan setiap malam. Tapi saya bencilah dengan cerita yang tak ada isu. Isu tak ada, diwujudkan isu supaya pemikiran rakyat dialihkan. Jadi bagi saya, apa perlu nak bersumpah? Sebagai warga UMNO, saya warga UMNO, saya tak rasa apa-apa pun. Tak ada saya rasa ini sebagai ancaman. Sebab saya dengar perbualan itu tak ada. Tak ada nak kata nak gadai ke UMNO, tak ada. Tapi mereka yang sekarang ni berada dalam kerajaan, mereka yang bersama dengan PBM itu lebih teruk perangainya. Mereka ini adalah parasit yang nak menghancurkan UMNO. Mereka inilah yang membolak-balikkan kedudukan di rumah UMNO. Nak bertanding lah. Nyata kalau nak tanding apa? Sebut terus terang, kalau you ready gentlemen, minta Zaid Amidi sila adakan pemilihan. Sebab saya menawarkan diri saya bertanding presiden. Buat. Apa salah? Tak ada pun. Minta ada pemilihan. Pemilihan untuk apa? Siapa yang nak bertanding? Jadi anda
Anda main cacilul ke orang dulu. Cup. Nak tunjuk anda hebat. Supaya nama anda sentiasa ada dalam media. Saya tak mau sebut nama dah mereka ni. Bagi mereka semua ni tak layak lagi lah untuk disantun sebagai pemimpin. You are not a leader. Anda ni cengkerik aja waktu malam. Kata ngong. Maulah saya. Kerana bagi saya tak ada isu. Saya bukan nak membela. Saya cuba dengar. Tak ada isu. Tapi kerana seolah-olah nak mewujudkan legitnya Anwar Ibrahim. Yang dulu masa jadi Timbalan Perdana Menteri, kamu juga yang cium tangannya bercucuk. Masa di Timbalan Perdana Menteri, kamu juga yang bodek. Yang Maha Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ulu. Untuk dapat sekilo projek. Ini saya marah sebenarnya saya. Bukan. Sebab saya benci lah melihat mereka-mereka ini yang tak ada isu diwujudkan isu. Ya, sebab itu saya rasakan lain kali ada kawan bersembang saya beritahu siang tadi, ada teman menghubungi saya kata secara sebenar-benarnya politik Melayu macam inilah. Hanya lebih. Hanya lebih. Kungkang. Macam main bola sepak. Main bola sepak hebat. JDT menang dengan Kedah. Terengganu benamkan Selangor. Dalam kampung kita je. Cuba pergi ke ASEAN, uyup. Berlawan dengan Korea, lebuh. Nak masuk gelagah dengan Jepun, uyup. Apatah lagi nak bertanding dengan pasukan Cina apa semua. Inilah keadaannya. Dalam negeri, bayangkan nak. Uram. Itulah politik orang Melayu. Tak ada habis. Bagi saya, jangan. Sudah. Rakyat tengah susah. Saya nak tunggu. Bilakah ada menteri buat pengumuman saya dengan iri. Saya amat prihatin dengan kehidupan rakyat. Bahawa saya mengizinkan agar pimpinan negara memotong gaji menteri sejumlah 30% atau 40%. Tak boleh buat. New Zealand dah lama buat. Kalau untung kamu senyap. Kalau kamu rasa rugi kamu bising. Mereka mula rasa bising tu kerana takut kalau UMNO bercantum dengan PKR, pihak yang akan datang memang kosong ruyuk. Confirm. Ini keadaannya. Sebab itu saya kata macam Tan Sri Anwar dalam Musa dia takut sebab jangan lupa 2 pegal dulu Ketereh pun kalah di tangan PKR. Jadi kamu diburu kereta itu masalah politik kamu lah. Kenapa kamu heret orang UMNO ni mesti tuntut presiden mengadakan sumpah laknat? Apa halnya? Apa ruginya UMNO ni? Apa rosaknya UMNO ni? Saya tak tahulah. Itulah politik orang Melayu sebenarnya. Nah, sebab itu saya rasa dan kamu hidup cakap benda begitu pumpang minta sumpah laknat. Kita nak tanya. Sila buat sumpah laknat. Bahawa kamu tidak menyatakan bahawa PBM dilahirkan hasil dari usaha DAP. Minta Tan Sri Anwar Musa tarik kenyataan. Nah, ini betul. Pada tanggal 18 Mac malam sudah bagi tahu. Buat sumpah laknat mengatakan saya tak pernah menyatakan bahawa Parti Perubatan Bersatu ini adalah dilahirkan hasil dari usaha DAP. Sila buat sumpah laknat. Ini lebih besar sebab kamu nuduh. Kerana kamu sekarang bersama dengan PBM. Kerana kamu sekarang ni bernaung bergayut dengan PBM. Saya cakap terus terang. Cakap untuk orang pandai. Tapi hakikatnya bagaimana? Dia juga menyatakan bahawa kerjasama UMNO dan PKR maupun DAP bakal meletakkan kestabilan politik yang kian tergugat. Jadi saya kata, lantak kamu lah lebih. Cakap lain, buat lain. Sebab itu saya rasa cantik. Saudara Zam Yahya, dia menulis. Ini saya nak baca juga. Dia kata, pegilah hipokrit. Apabila PBM dan sepihak PKR mahu membentuk kerajaan dengan bantuan UMNO, semua orang tahu itu hanyalah demi survival politik PBM serta beberapa orang pemimpin mereka dan juga Azmin and the gang yang tak ada masa depan langsung dalam Pakatan Harapan kerana menentang Anwar dalam PKR. Tapi demi kesabaran politik negara dan atas nasihat Yang Tuan Agong, UMNO telah berjiwa besar menerima mereka yang ibarat sampah Pakatan Harapan dengan harapan agar sampah tersebut boleh dikitar semula untuk digunakan. Ini tulisan daripada Zam Yahya. Namun sampah tersebut jenis sampah aprak katanya dan telah berulat. Cuma lalat-lalat dalam UMNO saja yang mahu mengurungi mereka.
Saya antara yang paling kuat menentang kerjasama tersebut sampai melakukan demonstrasi di jalanan dan banyak menulis tentang bahayanya PBM kepada UMNO. Malah majoriti akar umbi UMNO ketika itu menolak kerjasama tersebut. Namun ada segelintir penyokong UMNO sendiri telah mempersendakan perkataan suara akar umbi. Dan setelah Mahathir tak ada dalam kerjasama tersebut, UMNO telah membuat keputusan serta Datuk Seri Najib juga bersetuju. Akhirnya kata Zahid Razam Yahya, saya pasrah. Saya pasti UMNO Musa bukan orang yang bodoh untuk tidak memahami hakikat tersebut. Mereka bukan dari atas dasar penyatuan umat. Kerana hanya beberapa bulan sebelum itu, bukan main lagi mereka mengutuk usaha UMNO dan PAS yang ingin menubuhkan muafakat nasional. Jadi kalau UMNO Musa bukan bodoh, artinya apa? Satu saya jawapannya ialah beliau seorang yang hipokrit. Layakkah seorang hipokrit berbicara tentang penyatuan umat dan kepimpinan berintegriti? Ini tulisan daripada Kepada Tan Sri Anwar Musa. Hanya ada satu perkataan sajalah saya nak ucapkan. Ini kata Zahid Razam Yahya, porah. Akhirnya orang tak hormat kamu dah. Kerana kegilaan kamu mencari publicity murahan. Buat yang bukan-bukan. Ini saya gelak juga membaca catatan Saudara Sharifuddin Hamid. Dalam wall saya dia kata heboh minta pemilihan UMNO diadakan, tapi tak dengar siapa pun yang berani umum untuk bertanding. Apa-apa jawatan yang ada, khususnya jawatan kepimpinan tinggi parti. Dah tak ada siapa yang berani untuk umum bertanding, lebih baiklah fokus pada untuk kemenangan UMNO dalam PRU15. Betul juga katanya. Dah tak ada orang. Kalau kamu betul-betul kata nak tanya, nyatakan. Saya dengan ini minta UMNO mengadakan pemilihan sebab saya nak bertanding jawatan ini. Cakaplah. Tak ada. Jadi saya pun tak tahulah. Kelebihan dalam UMNO ni satu je. Kerana ia suka dan gemar membalun sama sendiri. Itu keadaannya. Beza dengan parti lain. Parti lain dia walak. Saya terima juga kiriman daripada Saudara Roslan. Dia menghantar panjang dia hantar saya tadi. Banyak persoalan dinyatakan. Tapi lain tak ada persoalannya. Dia mengatakan perbezaan antara UMNO dengan PAS, dengan parti. Dia tak pandang pun PBM ni. Kerana dia melihat bahawa PBM ni sedang menjalankan usaha untuk membunuh UMNO. Dia pun sedar. Dia kata saya bukan orang parti. Saya bukan ahli mana-mana parti. Tapi saya melihat bagaimana rencam politik bangsa kita ini cuba diadu dombakan oleh mereka-mereka yang berada dalam PBM. Mereka yang kini disantuni oleh UMNO untuk menjadi Perdana Menteri, untuk memimpin negara. Tapi mereka ini tidak berterima kasih kepada UMNO. Dan akhirnya mereka mau terus membunuh UMNO. Ini kenyataan beliau. Dengan kepelbagaian doktrin mereka lakukan. Dan di belakangnya beliau yakin adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ini jelas apabila Parti Pejuang diumumkan bakal menyertai Perikatan Nasional. Jadi sebab itu, sepatutnya warga UMNO harus berhati-hati dengan apa pandangan saudara ini Syarikat Agung Parti Keadilan, Saudara Syafuddin. Dia kata semua parti dalam Perikatan Nasional maupun yang berhasrat menyertai gabungan itu dinasihatkan supaya berhati-hati dengan helah pimpinan dalam PPBN. Kata Saudara Syafuddin Nasution, dia kata PKR pernah berdepan dengan pemimpin utama bersatu itu yang mahu menjadi dominan dalam Pakatan Harapan dengan meminta 80 kursi pada pilihan umum ke-14 dulu. Menurutnya, alasan dilakukan pada waktu itu ialah bersatu sebagai parti mewakili orang Melayu. Mesti dilihat mempunyai kelebihan kursi untuk menarik pengundi-pengundi bangsa Melayu. Dan semasa berucap dalam Perhimpunan Agung MRC, dia kata PN ini adalah satu gabungan tidak ada mendominasi. Satu parti atau satu kaum. Watak yang saya kenal, rakan dan pengalaman masa dalam PS, ternyata bahawa mereka lebih mahu menuntut seorang kursi saja. Jadi, ahli-ahli gabungan macam MRC, MCA yang nak menyerta dengan PBM, silakanlah. Sebab beliau dah Persaudaraan Datuk Saifuddin Nasution dah memberi peringatan. Memang kita tahu benda tu.